Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haziq dalam Bicara Molek Santai. Baiklah, hari ini saya nak berkongsikan sebuah cerita yang saya dapat daripada kawan saya. Iaitu cerita ni sangat menarik sebenarnya bagi diri saya, dan mungkin cerita ini pun menarik bagi kawan-kawan yang melihat. Jadi cerita ini mengisahkan seorang raja dan pengembala kambing. Dan itulah tajuk kita pada hari ini, pengembala kambing dan seorang raja. Baiklah, kisah dia begini. Ada sekumpulan orang kafir. Dia mendengar ada sebuah kerajaan yang memiliki ulama yang sangat hebat. Jadi orang kafir ni dia nak mencabar ulama yang hebat tu. Dia nak tengok betapa hebat ulama kat kerajaan tu. Maka dia datanglah berjumpa dengan raja. Dia kata dia nak berdebat dengan ulama-ulama yang ada kat kerajaan tu. Tapi syarat dia, perdebatan tu bukan perdebatan daripada mulut, tetapi perdebatan tu adalah menggunakan bahasa isyarat. Satu kelainan dalam perdebatan. Jadi syarat dia ada bagi juga syarat, iaitu jika kalah ulama-ulama yang terhebat dekat kerajaan tu, maka seluruh kerajaan itu akan memasuki agama yang dibawa oleh orang kafir tu. Maka tanpa berfikir panjang, raja tu yakin dengan ulama-ulama dia. Sebab yang raja tu tahu ulama-ulama dia semua hebat-hebat. Raja pun terus bersetuju. Maka pada malam hari itu, raja pun mengumpulkan semua ulama-ulama yang terhebat dekat kerajaan tu. Kumpul, bincang. Siapa yang nak debat ni? Mereka tanya. Tapi raja terkejut. Sebab apa? Sebab di antara ulama-ulama yang terhebat tu, tak ada seorang pun yang nak sahut cabaran si orang kafir tu. Raja macam bingung. Kenapa? Sebab mereka kata memang mereka handal, memang mereka mahir, tetapi mereka tidak mahir dalam menggunakan bahasa isyarat. Jadi raja ni macam, yelah, dia dah kata setuju. Jadi raja ni berfikir. Maka keesokan harinya dia berjalan-jalan, cari keterangan, dia tengah risau. Siapalah yang nak gantikan ulama-ulama ni? Sedangkan ulama yang terhebat tu pun tak nak masuk, lagikan rakyat-rakyat biasa yang nak masuk sekali, tak boleh. Jadi dia pergilah kawasan padang yang luas, berehat di pohon pokok. Maka semasa dia berehat, dia melihat ada seekor pengembala kambing yang tengah bagi makan kambing-kambing dia. Maka tiba-tiba pengembala kambing tu nampak, kenapa ada raja? Raja bukan tempat dia dekat istana ke? Jadi pengembala kambing tu nak menanyakan soalan kepada raja. Pergi berjumpa dengan raja. Wahai tuanku, kenapa ni? Patut tengok tuanku ni risau saja. Maka raja tadi pun bagi tahulah. Tanpa berfikir panjang, pengembala kambing tu terus cakap, saya boleh bantu tuanku, tapi dengan syarat tuanku kena bagi saya upah. Raja pun dengan gembira dia terus kata boleh. Jadi tibalah masanya untuk perdebatan. Pengembala kambing tu masuk. Ulama-ulama semua kira macam, uish, dia ni lagi hebat, lagi tinggi ilmu daripada kami. Jadi dia ni pengembala kambing ni macam, wah, semua orang bertepuk tangan untuk dia. Dia rasa rendah diri lah. Dia masuk. Dekat depan dia dah ada sekumpulan orang kafir yang mencabar kerajaan tu. Jadi bermulalah pusingan pertama. Untuk pusingan pertama ni, diorang dah fikir soalan apa untuk bagi kat pengembala kambing tu. Maka si orang kafir ni pun membuatlah isyarat macam ni. Semua orang macam, syarat apa tu? Semua panik macam, syarat apa ni? Pengembala kambing tu dengan biasa je, muka reaksi dia biasa. Macam lepas tu ni kumpulan orang kafir tu macam,
hebatnya dia. Hebat gila. Macam mana dia jawab? Lepas tu dia bincang-bincang lagi. Bincang-bincang. Macam tak boleh jadi ni. Hebat sangat ni. Bincang-bincang. Soalan kedua. Orang sirik penggembala kambing tu macam, ni soalan apa ni? Kenapa senang sangat? Dia pun jawab, orang kafir semua dah panik-panik dah. Uish, laju dia jawab. Tak boleh. Sekejap sangat kan. Semua orang dah panik. Macam semua orang dah tak tahu macam apa ni dia orang bincangkan ni. Orang kafir tu bincang lagi. Nak bagi lagi soalan susah. Dia kata tak boleh jadi. Penggembala kambing ni sangat andal. Sangat hebat dia ni. Bincang. Dia bagi soalan. Dia buat macam ni. Penggembala kambing tu dengar relax dia macam, ni soalan apa ni? Kenapa senang sangat? Cuba bagi soalan susah. Dia jawab dengan senang ke? Masa tu semua orang kafir tu dah panik. Dia macam, dia ni hebat sangat, tak boleh lawan ni. Laju gila dia jawab soalan. Sekali diorang bincang ni. Diorang kata, okey, aku nak bincang, nak buat soalan paling susah. Biar penggembala kambing tak dapat jawab. Sebab apa? Diorang ada matlamat. Bincang. Orang kafir pun buat soalan. Dia buat gini. Lepas tu duduk. Dia kata, ni soalan susah. Tak boleh. Tak ada siapa boleh jawab soalan ni. Sekali penggembala kambing tu, muka dia tiba-tiba jadi marah. Dia marah, dia buat gini. Semua orang terkejut. Kenapa ni? Orang kafir pun semua terkejut. Maka lepas itu orang-orang kafir ni pun mengaku kalah. Jadi penggembala kambing tu menang. Lepas tu, tapi orang yang melihat ni semua macam raja pun apa yang mereka bincangkan. Kita pergi ke scene seterusnya. Lepas tu raja pun berjumpa dengan orang kafir tu. Nak tanya kat soalan apa yang mereka bincangkan sebenarnya kan. Sebab yelah bahasa isyarat. Tak faham. Dia pergi tanya, wahai orang kafir, dia tanyalah dengan orang kafir, apakah soalan yang kau tujukan pada penggembala kambing tadi? Penggembala kata, senang je. Untuk soalan yang pertama, dia kata, betul ke dalam kalimah syahadah ni hanya percaya kepada Allah? Betul, wakil kamu cakap tak, ada dua, iaitu percaya pada Allah yang Esa dan Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi raja pun untuk soalan yang kedua pula. Untuk soalan yang kedua, orang kafir pun cakap, betul ke untuk kitab ada 3 jenis kitab, tapi awak punya wakil tu pandai. Dia kata ada 4, iaitu apa? Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Untuk soalan yang ketiga, kami tanya, betul ke rukun iman tu ada 5 perkara, tapi wakil kamu ni saya tak tahulah. Dia ni memang sangat hebat, sangat handal. Dia pun jawab ada 6. Tiba-tiba untuk soalan yang terakhir tu, kami bincang time tu juga. Bincang dan dapat soalan yang saya nak tujukan. Betul ke Allah itu hanya berada di langit saja? Tiba-tiba wakil kamu marah. Wakil kamu buat gini. Dia kata, tak, Allah pun ada dekat bumi. Allah ada di mana-mana. Jadi dengan itu kami mengaku kalah. Wakil kamu yang kamu hantar tu sangat-sangat hebat. Raja pun macam, wah, tak sangkalah, banggalah. Raja pun macam ingin tahulah apa pula pendapat penggembala kambing tu. Macam mana dia tahu soalan-soalan yang ditujukan oleh orang-orang kafir tu. Berjumpa dia dengan orang penggembala kambing tu. Dia tanya dengan penggembala kambing, apa yang kamu faham? Apa yang kamu faham tentang apa orang-orang kafir tu bicara kepada kamu? Penggembala kambing cakap apa? Saya ingat dia buat macam ni, dia nak satu kambing saya. Saya pun murah hatilah, saya bagi 2. Tapi dia nak 3. Saya kata tak kisah, saya boleh bagi 4. Dia minta 5. Saya ni pemurah orangnya, saya boleh bagi. Saya bagi 6. Tapi tuanku, yang terakhir tu saya tak boleh tuanku. Dia nak semua kambing saya. Saya jadi marah tuanku. Maka raja pun tergelak sendiri. Kesimpulan daripada cerita ni sebenarnya,
kita ni pertolongan Allah tu datang tu dari macam-macam bentuk. Tak kisah bentuk dia macam mana. Mungkin daripada nasihat orang, mungkin daripada nasihat cikgu, cikgu marah tu, mungkin itu satu bantuan dari Allah. Allah suruh kita berubah daripada kawan-kawan kita. Bahal daripada haiwan sendiri, kita lihat haiwan tu mungkin dapat ubah diri kita. Jadi Allah sentiasa ada, bantuan Allah tu sentiasa ada. Macam mana bentuk sekalipun, Allah tetap akan bantu kita sebab kita ni hamba Dia. Jadi sampai di sini saja kisah saya. Jadi cerita ini kalau bermanfaat, korang boleh sharekan kepada kawan-kawan korang semua. And korang jangan lupa untuk subscribe MKTV ni, biar korang dapat notification setiap kali kita update video baru.